والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Sama-sama kita dapat mengingati kepada Allah, dan sama-sama kita membesarkan titah Allah, dan sama-sama kita membesar dan menjunjungkan segala perintah dan kemasa Allah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah ibu bapa, pada malam ni kita mari sambung masalah Kitabus Sirah An-Nabawiyah, yakni Kitabus Sirah, yakni dikatakan Sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi dan pula cara tingkah laku Nabi, akhlak Nabi, kedudukan Nabi di zaman dan pula masa ketika hayat Nabi, kehidupan Nabi hingga sampai kepada wafat Nabi. Maka kali ni kali yang ke-13. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, insya-Allah kalau Tuhan wi peluang kepada amba, amba nak bacakan kitab sirah. Adapun semalam malam kemarin, yakni kita bacakan kitab apa, yakni kitab tafsir ataupun tafsir surah Al-Qiyamah yang kita mula. Maka malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, kita nak sambung klik sirah kita. Dikata sirah, Kitabus Sirah An-Nabawiyah An-Nurul Yaqin, yakni muallifnya dikatakan Muhammad Al-Khadari. Ada orang Dimashq. Kemudian kita ada berbicara masalah sirahnya daripada halful fudul, yakni sumpahan kelebihan. Apabila Nabi SAW kali bapa-bapa saudaranya daripada Fuq Quraisy dan Kinanah, apabila nak ada satu orang daripada orang Arab dapat mendamaikan di antara dua kumpulan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan akan hati-hati mereka di antara Kinanah dengan Qais dan pula Kinanah dengan Quraisy. Maka di situ dengan sebab munculkan Islam dan dengan sebab dalam peperangan itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada lepas daripada kelai ataupun kembali daripada masalah pemperangan, hal gapo dikata harbul fijar, maka fuk-fuk Arab saat itu dia pakak-pakak ataupun dia panggil kumpulan-kumpulan daripada Arab, daripada Kinanah, daripada Quraisy, daripada Qais, daripada Fuq Ahabis, semua pakak mari bersumpah. Orang panggil sumpahan ketika ni sebagai sumpahan kelebihan. Maka sumpah saat itu fuk-fuk yang bersumpah yang pertama sekali daripada Banu Hashim, daripada tok nenek Nabi ataupun daripada nenek Nabi Banu Hashim, keluarga Nabi, wa Banu Muttalib, dan pula dua-dua orang ni anak bagi Abdi Manaf. Dan orang yang bersumpah juga dalam halful fudulin kena kepada Banu Asadin, ataupun Banu Usdin bin Abdul Uzza, wa Bani Zahrah ibni Kilab, dan wa Bani Taim ibni Murrah. Maka lima kumpulan saat ini daripada keluarga Nabi Banu Hashim, Bani Muttalib, daripada Arab-Arab Quraisy, maka pakak-pakak bersumpah, akak sumpah lagu-lagu mana kita tak sempat mendapat dah di dalam kota Mekah orang yang dikena zalim daripada ahli Mekah ataupun daripada lain daripada ahli Mekah, maka kita tak sempat dah timbul kezalimi, timbul wak nyanyai di dalam kota Mekah, walaupun daripada ahli Mekah sendiri ataupun daripada lain pada ahli Mekah, maka kita akan dirikan akan hak dia, maka kita akan hantar balik benda hak dia kena zalim. Kalau dia mau ada wak nyanyo dia, kita hantar mana kita balaskan
Kalau dia mau ada rampahkan barang dia, kita hantar balik. Kalau dia kena buat nyanyi, maka kita balas dengan kenyanyi dia. Maka kata-kata fok-fok ni semua daripada fok akad supah, dia kata halful fudul, maka kita tak akan berlaku juga, tak dapat dalam Mekah selepas pada ni, illa apa? Alla yajidu bimakkatan mazluman. Bahasa tidak mendapat mereka itu di dalam kota Mekah satu orang yang kena zalim daripada ahli Mekah ataupun daripada lain daripada ahli Mekah. Bahasanya kita akan bangkit dan berdiri dengan hak-hak orang yang kena zalim. Nah, wa qad hadara hadzal halfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a a'mamihi. Maka di dalam sumpah ni, akad sumpah ni daripada mereka selepas daripada mereka kena kembali dan balik daripada Harbul Fijar, mereka pun pakat-pakat bersumpah kerana benda sikit-sikit ya, benda khamih-khamih ya, ada antara Quraisy dengan Kinanah dengan benda yang sikit sangat tapi jadi peperangan besar. Sebab tu mereka pun jadi Allah Ta'ala capak dalam hati mereka kasih saya bersatu. Mereka pakat bersumpah kata kita tak sewi berlaku dah lepas badan ni. Di dalam kota Mekah kita akan bela orang yang kena zalim. Kalau kena zalim kita akan bela dia. Kalau barang dia mau ambil, barang dia mau ambil, kita akan hantar balik. Maka kita akan hantar balik benda yang dia kena zalim. Kalau dia mau ambil barang dia, rapah barang dia, buat nyanyi ke dia, keluarga dia, maka kita akan kembalikan dengan masalah kezaliman itu. Kama di hadis juga di dalam halful fudul ni, wa qad hadara hadzal halfa, dan sesungguh hadilah di dalam sumpah ini. Dalam halfal fudul ni, orang panggil sumpahan kelebihan ni. Kerana sebab boleh kata sumpahan ini dikatakan lebih, kerana di dalam sumpahan ini Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ada hadir, ada masuk di dalam masalah sumpahan ini. Nabi itu hadir dalam sumpahan ini. Nabi ni umur lebih kurang pada masa ni ialah umur 20 tahun. Usia Nabi dan umur Nabi itu ishruna sanatan. Maka di dalam sumpah ni sebab tu nama halful fudul, sumpah yang lebih. Kenapa? Kerana Nabi itu sendiri, Nabi ada sendiri dalam sumpah dengan masalah harbul fijar. Kemudian Nabi itu hadis sekali siapa dia? Ma'a'mamihi, serta dengan bapak-bapak saudaranya, bapak saudara Nabi. Kerana Nabi itu hadir kepada masalah sumpah dengan orang-orang Arab Quraisy daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, maka Nabi itu ada sekali dengan bapak-bapak saudara daripada Abu Talib, daripada Hamzah, daripada Al-Abbas, daripada Az-Zubair sani. Waqal, dan sebeda ia Nabi pun ada sebeda, ba'da an syarrafahu Allah Ta'ala birrisalati, ba'da an syarrafahu Allah birrisalah. Nabi pun ada sebeda, ada menyehut dan ada berita dan ada berkata, ba'da an syarrafahullah, selepas daripada Allah Ta'ala mulia akan Nabi. Selepas daripada Allah Ta'ala muliakan akan Nabi, memulia saat itu birrisalati, dengan berikan risalah kepada Nabi. Selepas pada kita kata ketika Nabi saat itu dia hadir di dalam medan peperangan Harbul Fijar, ketika ni Nabi belum dibangkit qablal bi'sah, maka Nabi saat itu hadir pula di dalam masalah halful fudul, sumpahan-sumpahan yang dikatakan lebih sekali dengan bapak-bapak saudara, sekali dengan keluarga dia Banu Hashim, Banu Muttalib. Maka selepas daripada Allah Ta'ala kemuliaan kepada Nabi dengan ar-risalah, dengan masalah risalah, yakni Nabi ni sebagai orang menyampaikan risalah Allah, menyampaikan utusan Allah, menyampaikan surat kirimnya daripada Allah. Maka Nabi pun berkata selepas Allah Ta'ala mulia Nabi dengan Allah Ta'ala wikan Rasul kepada Nabi. Sebagai satu orang yang untuk menyampaikan titahan Allah, untuk menyampaikan surat kiriman daripada Allah. Nabi kata laqad syahidtu ma'a umumati, ma'a amumati hilfan ataupun halfan fi dari Abdullah ibni Jud'an ma ahabbu al-nali bihi humrun na'ami walau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Ni. Jadi perkataan ni timbul ni, dan perkataan ini timbul dan pula Nabi pun ada sebeda selepas daripada Allah Ta'ala bangkitkan dia jadi Rasul.
Jadi ketika Nabi tu hadirkan halful fudul ataupun hilful fudul ataupun halful fudul, yakni pada masa tu zaman tu Nabi belum dibangkitkan jadi rasul, belum dibangkit Nabi tu jadi nabi lagi, kerana Nabi baru umur 20. Tapi apabila Nabi dibangkitkan jadi rasul dan pula jadi nabi, Nabi pun ada kata nak laqad syahidtu, sesungguh hadirlah aku. Aku ni hadir, aku ada hadir ma'amumati, serta bapak-bapak saudara aku. Nabi kata ketika dia ni sudah terimakan risalah, dia sebagai jadi rasul, maka dia ada sabda dan dia ada kata, aku tu ada hadis sekali bapak-bapak saudara aku halfan, akan sumpahan. Jadi aku ada hadis ketika sumpah. Halfan ke apa? Halfal fudul. Aku ada hadis di dalam majlis halfal fudul di rumah mana? Fi dari Abdillah ibni Jun'an. Maka sumpah ni timbul di mana? Berlaku di mana? Maka pakak-pakak sumpah daripada Banu Hashim, daripada Banu Muttalib dan Banu Usdin. Maka timbulkan sumpahan ini. Nabi duk cerita ketika dia selepas daripada Allah Ta'ala bangkit dia jadi rasul, maka Nabi kata aku ada hadis masalah satu sumpah. Dikatakan sumpah hal apa? Halfal fudu, sumpah na kelebihan ataupun dilebihkan sumpahan itu. Di dalam mana berlaku sumpah? Ialah di satu rumah bagi Abdullah ibnu Jud'an. Makna aku ada hadis, aku dah sekali dengan bapak-bapak saudara aku Abu Talib, Hamzah, Abbas, Zubair di dalam rumah bagi Abdullah ibni Jud'an. Lagi pula Nabi kata ma ahabbu annali, barang yang terlebih kasih bahawa bagi aku ni bihi, dengan dia, dengan halfil fudul ni. Barang yang terlebih kasihlah kepada aku, mana tak? Ma ahabbu annali, barang yang terlebih kasih bosa sabitlah bagi aku dengan dia, dengan supah al-fudul ni, humrun na'ami. Bosa sabit bagi aku ni humran na'ami, akan yang merahkan daripada uta-uta. Nak oyak kata barang yang terlebih kasih, bahasa sabit bagi aku dengan barang, ialah daripada merah-merah ataupun merah daripada segala uta-uta. Tidak kasih ataupun barang yang telah kasih ataupun barang ma uhibbu ma ahabbu, barang yang terlebih kasih annali, oleh bahwasanya sabit bagi aku ni dengan dia, dengan barang saat itu humran na'ami, yang merah daripada uta-uta. Nak ya ana barang yang kau terlebih kasih tu, bahasa sabit bagi aku dengan barang tu lebih daripada yang merahkan daripada uta-uta. Kini ibu bapa dihormati. Jadi nak royak kata barang, kalau kita kira di segi orang Arab ni, barang gapo hak paling lebih? Orang Arab paling menilai, orang Arab paling berharga, orang Arab paling suka ialah uta merah. Maka uta merah ni kalau kira di segi orang Arab, ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasih sekalian, makna kata uta merah ni orang panggil uta yang paling harga mahal, uta yang paling nilai, uta yang paling dihargai, uta saat ni tu yang dikasihi oleh orang-orang Arab. Sebab tu Nabi SAW dia ada gelar kepada Siti Aisyah. Dia gelar kata nak? Dia gelar pada Siti Aisyah, dia kata Humaira, yakni uta kecil daripada warnanya merah. Humaira tu makna yang kecil daripada uta yang merah. Nabi kinanya, Nabi sini kepada Siti Aisyah dengan kata Humaira, yang kecil daripada uta merah. Nak royak kata benda hak orang Arab tu dia berkeni, benda hak orang Arab dia suka ialah daripada uta yang merah. Tapi Nabi kata aku suka, aku kasih
barang yang terlebih kasih bosa sabit bagi aku dengan barang daripada uta merah lagi. Nak ayat kata bersumpah ketika halful fudul, yakni sumpahan kelebihan. Sumpahan daripada kelebihan Arab, sanggupnya bela walaupun seorang pun takwi kena zalim di dalam tanah Mekah ataupun di dalam tanah haram Mekah, walaupun daripada ahli Mekah sendiri, walaupun orang luar daripada Mekah, kami bela tak akan jadi berlaku dan tak orang zalim walaupun seorang pun terjatuh di dalam masalah tanah Mekah. Kenapa ibu bapa yang dihormati? Kerana peperang Harbul Fijar, yakni timur dan berlaku di dalam kawasan Mekah. Dan berlaku Harbul Fijar, yakni berlaku di dalam bulan haram. Sebab tu Nabi kata apabila keluarga aku daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Usdin, Banu Taim, Banu Zahra bersumpah situ saat itu, belanya sanggup kata tak siwi ada seorang pun di dalam kota Mekah yang dikena zalim. Sebab itulah aku saling suka, Nabi kata, aku suka dan aku setuju sangat-sangat dengan sumpah itu lebih daripada uta merah lagi. Itu mana kata ma ahabbu li annali bihi ma ahabbu annali bihi humran na'am, yakni barang yang terlebih kasih bagi aku, bosa sabitlah bagi aku ni dengan dia dengan barang tu uta merah. Uta merah tu benda paling lebih dah, benda paling nilai dah, benda paling harga mah. Tapi aku berkeninya dan aku sukanya dengan halful fudul ataupun sumpahan yang dilebih, yang dihargai oleh orang-orang Arab ni, aku suka sangat lebih pada uta merah. Walau du'itu bihi, dan jikalau diseru dan dipanggil aku, Nabi kata, bihi dengan dia, dengan halfil fudul tu, dengan sumpah fil Islam pada masa Islam. Kalau ada pada masa Islam dengan sumpah macam orang-orang Arab pada masa jahiliyah, yakni pada zaman tu, zaman belum dibangkit Nabi jadi Nabi, Nabi kata kalau dipanggil, diseru aku semacam sumpah yang bersumpah oleh orang Arab, dikata halful fudul daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, Nabi kata la ajabtu, nascaya menerimalah aku akan dia, nascaya aku terima dengan sumpah itu. Kalau masa Islam ni maka timu dan berlaku semacam sumpah bagi halful fudul, nascaya aku terima. Kenapa? Wazalikan, dan dimainkan itu barang jadi tersebut, menyaksi Nabi, hadir Nabi, ma'amumati, serta bapak-bapak saudara dia, akan halfan, akan sumpah yang kelebihan, yang dinilai yang paling rega, dipandang rega oleh orang Arab di rumah bagi Abdullah ibn Jud'an. Nabi katakan apa barang disebut tu, aku tu sangat-sangat suka lebih daripada utama lagi, li'annahu, kana bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mab'uthun, dibangkit akan dia, akan Nabi, dibangkitkan akan Nabi oleh Allah, disuruhkan oleh Allah akan Nabi, dilantikkan Nabi, diutuhkan akan Nabi, mari kepada alam dunia ni, dibangkit bimakarimil akhlaq, dengan semulia-mulia daripada akhlak-akhlak semulia-mulia daripada perangai dan adab sumpan dan adab sumpannya. Sebab itulah nak ayat kata Nabi tu ya orang molek disedia lagi, orang hati comel dimula lagi, hati yang suci di awal lagi. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia kecil, umur 4 tahun, duduk sekali dengan Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abi Zu'aid As-Sa'diyah. Pada masa tu Allah Ta'ala hantar 2 orang laki-laki daripada malaikat suruh belahkan Nabi waktu bik darah yang hitam. Nak malaikat seluk dengan 2 tangi di dalam dada Nabi waktu bikkan satu perkara. Nak kata Nabi ni orang panggil Tuhan jaga dah, Tuhan waktu bik dah benda cuma-cuma dalam hati Nabi. Sebab tu apabila berlaku halful fudul, Nabi kata kalau sekira sumpah yang dilebih ni, yang dihargai ni, yang dinilaikan oleh orang Arab, lepas tu pergi berlaku pada zaman Islam, maka nascaya aku kalau orang panggil dengan sumpah macam tu, maka aku akan terima. Kerana akhlak Nabi, dikatakan dibangkitkan Nabi satu orang yang paling baiknya, yang paling moleknya, yang paling comelnya daripada segala akhlak ataupun dengan kemuliaan-kemuliaan daripada akhlak. Kita tengok akhlak Nabi, Masya Allah. Nabi saat itu satu orang yang warok,
satu orang yang halusi, satu orang yang lemah lembut, sama ada dengan isteri, sama ada dengan anak, sama ada dengan sahabat, sama ada dengan guru kawan, dengan orang yang lingkungi, maka Nabi itu sangat-sangat lemah lembut ibu bapa. Maka kita nak ambil contoh, maka kita ambillah di Nabi. Tengoklah di Nabi, contoh Nabi. Walaupun sifat-sifat Nabi kita tak boleh ambil semua, tapi kita ambillah separuh-separuh pun alhamdulillah. Kerana Tuhan berkata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak bangkit akan Muhammad ini malaikat dan pula kecuali untuk jadi rahmat dan kasihani dan kasih belah kepada semua alam. Lepas tu Nabi pula Tuhan kata satu ayat ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguh adalah bagi kamu hi orang-orang yang beriman pada rasul kamu itu contoh dan tauladan yang terbaik. Tu. Sebab tu Nabi ya kena tu. Sebab tu Nabi ya suka tu kepada halful fudul. Kerana Nabi tu dibangkitkan oleh Allah satu orang dengan kemuliaan daripada akhlaknya. Wahazan dan bermula ini sumpahan ni. Sumpahan mana? Halful fudul ni. Sumpah yang terlebih ni. Minha setengah daripadanya. Setengah daripada makarimil akhlak. Setengah daripada kemuliaan daripada akhlak. Makna kata sebab tu Nabi keni tu. Dengan sumpahan Banu Hashim. Sumpahan Banu Muttalibi. Sumpahan dengan Banu Usdin, Banu Taim. Maka pakak sumpah kita jangan duduk jang. Kalau orang buat zolimkan satu orang kota Mekah, kita jangan duk jang. Kita kena belakan orang ni. Maka sumpah itu setengah dah dan separuh dah daripada akhlak-akhlak yang dimuliakan. Wa qad aqarra dinul islami kasiran minha. Dan sesungguh menetaplah oleh agama Islam kathiran minha, yang banyak sangat, yang terlebih banyak, minha ay min makarimil akhlak. Jadi nak royak kata agama Islam itu sudah menetap dan sudah mengakui oleh agama Islam yang banyak sangatnya daripada agama Islam tu daripada akhlak-akhlak, dan yang termulia daripada akhlak-akhlak. Nak royak kata di dalam agama Islam ni tu royak benar comel-comel. Kita tengok Islam tak jawab nyanyi kok orang berapa. Ni akhlak Islam ni. Islam tak kata kok orang. Islam tak cela orang. Islam tak deki pada orang. Islam tak mengumpat pada orang. Islam nak ambil gapo kena minta. Islam saat ni tu nak buat gapo kena minta izin. Islam nak ambil motor kena minta izin. Nak royak kata Islam ni Allahu Akbar daripada makarimil akhlak, daripada semulia-mulia daripada akhlak yang diturunkan kepada Nabi. Nak royak kata Islam ni orang panggil penuh dan cukup dan kesempurnaan daripada akhlak-akhlak yang mulia ataupun yang termulia daripada akhlak-akhlak. Tengok, kecek jangan derah, Islam aja. Lepas tu kita duduk dengan bini, jangan kasar. Lepas kita kena tunaikan hak-hak isteri kita dan kita kena tunaikan hak-hak anak kita dah kan. Ni kita dah hak isteri belaka. Isteri cara anak, isteri basuh baju, isteri kok tu, isteri kok ni. Kita pergi duduk kedai kopi, duduk asal siku ya. Ni, ibu bapa kena ke tak ni? Ni akhlak Islam tak ni? Ni makarimil akhlak dah ni? Hai, ni bukan ni. Kalau orang tu mengaku kata akhlak, ia salah. Lepas tu di hari ni yang mengaku kata ana Muslim. Aku orang Islam. Aku ni orang yang beriman. Ana Muslim, ana mukmin. Tapi akhlak Islam tu tak ada sikit buk dia. Kecek pun derah, kecek pun kasar. Lepas tu mula kecek kan nak kata ke orang, mula kecek nak cela orang, mula kecek nak maki ke orang, mula kecek nak tengok keburuk ke orang. Ni bukan Islam. Islam tak ada je. Lepas tu dia mau tak orang Islam? Orang Islam, tapi orang Islam yang tak beramal dengan Islam. Orang Islam tak pegang dengan Islam, ni orang panggil orang Islam suratan, yakni pada gambaran saja. Laisa haqiqatan, bukan pada hakikat. Kalau orang Islam sebenar,
mulut ia katalah mana, maka ia mutabakahlah dengan perbuatan dia. Ia sepakat dengan perbuatan. Kalau orang Islam sebenar-benar, kalau ia keceklah mana, maka perbuatan dia lagu itulah. Dia kata ia semaya, maka ia semayalah. Kalau kata benda ni lah ni, benda ni comel, maka comel lah. Kalau benda ni ia kata tak bohong, tak bohong lah. Lepas tu kalau orang Islam kecek kata kok ni, tapi benda hakikatnya bohong, itu bukan daripada akhlakil Islam, bukan daripada akhlak Islam. Dah. Ibu bapa dihormati. Ni kita tengok Allah macam-macam, mau tengok Allah saksi ye weh. Daripada orang jatuh semua, lelaki-lelaki semua, kita kena fikir juga kepada isteri-isteri kita dan anak-anak kita. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman, ambo tengok orang Tina duk jual aiskrim, wak mutu sendiri. Kadang-kadang kita tengok orang Tina wak mutu jual lucing sendiri, jual colek tah lucing kok jalan ni banyak. Allahu Akbar. Lepas tu kita soal dia kita, tok lelaki yang hidup mana tok lelaki ya? Tok lelaki ya tu kerja gapo jadi kita mari timbul persoalan, manakah tanggungjawab suami di atas isteri dan suami di atas anaknya? Doklah isteri, bahkan Nabi kata orang perempuan ini paling comel kerja dalam rumah. Apa kerja dalam rumah? Yakni kerja berjahai. Tu orang panggil kerja retina tu, kerja berjahai. Kerja gapo lagi? Kerja jahit baju, kerja buat gapo lebat dalam rumah, potong baju, ataupun kerja gapo ikutlah asal kerja dalam rumah. Buh repuk ke, ataupun buh tepung klepek ke. Ni orang panggil kerja yang paling comel bagi orang-orang perempuan. Jadi cuba kita suluh ibu bapa masa ambo duduk di luar negara ataupun duduk di Syam dulu no. Jadi orang Arab ni kalau kita tengok kat kedai-kedai semua orang jatuh jual. Kalau kita pergi ke Mekah supaya orang Arab, orang jatuh buat kerja. Orang jatuh jual baju. Orang jatuh jual tu, orang jatuh jual ikan. Orang jatuh jualkan tepung, orang panggil tepung manis. Orang jatuh jualkan nasi, orang jatuh lah kau. Cuba ibu bapa pergi ke Mekah, tak percaya, pergi ke Madinah. Kebanyakan daripada orang-orang lelaki yang bertanggungjawab di atas kerja luar rumah. Kemudian perempuan mereka lagi nak kita biasa duduk di negeri Arab, maka orang Arab ni orang Tino ya nanti cara anak, nanti cara kan baju tok lelaki dan baju suami, dan nanti cara bersihkan rumah, bersihkan bilik untuk suami kelik kerja penak-penak dan petai-petai saat ni tu. Jadi kita ni jadi terbalik kita ni. Orang Tino belaka jual aiskrim pun orang Tino, jual lucing pun orang Tino, jual colek tah colek pun orang Tino, jual tu kadang-kadang orang Tino tu kerja lebih pada orang jatuh lagi. Wal iyazubillah, mau tengok ada timbul persoalan mana orang jatuh tempat kita, di mana tanggungjawab orang lelaki tempat kita ibu bapa. Hani kita mau mikir juga ni. Kena pakak-pakak fikir juga ni ibu bapa ni. Bukan salah demo, salah kita. Kita nak kata orang tu salah, tak kena. Kita semua akan bersalahnya. Kenapa? Kerana kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di satu hari. Kerana akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak yang termulia, Islam tak menyakiti pada orang, Islam tak kata pada orang, Islam tak ngupak pada orang, Islam tak menyakiti rumah tangga demo, Islam tak menyakiti kepada jiran. Ini Islam. Adapun nampak Islam tapi menyakiti sama Islam, Islam deki sama Islam, ini bukan hakikat Islam. Orang ni sungguh kata zuhir Islam tapi hakikatan laisa musliman, pada hakikat dia bukan daripada orang Islam. Kerana Islam orang panggil ad-dinu dinun nizam. Dinun nizam, agama yang ada pelaturan. Dinuna yakni dinu yusrun, agama Islam agama bermudah-mudah, bukan payah. Agama Islam tu agama yang mudah-mudah, yang bermudah-mudah. Sebab tu Nabi kata dinuna dinun nizam, agama kami agama yang ada pelaturan. Wa dinuna dinun yusrun, agama kami agama yang bermudah-mudah. Mudah kat mana? Tengok kita semaya buat apa? Tak ada payah. Misalnya kita kalau gagah, pasti hukum syarak, hukum fiqh kata, mungkena semaya boleh berdiri kalau semaya fardu. Mungkena semaya boleh berdiri. Niat usalli fardal maghribi salasata raka'atin ma'mumah. Allah dalam berdiri. Qiyam baca Fatihah dalam berdiri. Sekira mana? In qadira, jika ia kuasa berdiri, maka ia berdiri. Tapi dalam kitab dia kata wa illam yaqdir,
Dan jika seorang musalli dia tak kuasa nak semaya berdiri, faqa'idan, maka dia semaya keadaan dia duduk. Wa illam yaqdir, kata dia tak kuasa nak bangun berdiri, maka syarak dan fiqh tak mayalah lah duduk. Lepas tu kalau wa illam yaq'ud, dah kalau dia saat ni tak kuasa, wa illam yaqdir qa'idan, kalau dia tak kuasa nak duduk, maka dia semaya famuttaji'an, maka dia semaya keadaan macam ni. Nak ayat kata agama Islam tu mudah. Agama Islam ada kemudahan, bermudah-mudah, bukan payah, bukan agama yang syadid, bukan agama yang orang panggil yang memberati di atas hamba-hamba, di atas mukallafi. Maka orang agama asing kata, agama Islam ni syadid, agama Islam ni saat ni tu orang panggil apa? Sepi. Ada hakikat tu orang panggil fikrah-fikrah yang duk bubuh dalam kita untuk nak kita terpesong daripada Islam, lari pada Islam. Hakikat Islam bukan macam tu. Kerana dinul Islam dia tu daripada akhlak-akhlak yang termulia, ataupun daripada yang mulia-mulia daripada akhlak-akhlak. Maka mulia akhlak kita tengok seorang kalau dia pegang dengan Islam sungguh, dia tak kata kat orang. Dia tengok orang senyum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum, Allah apa khabar? Alhamdulillah. Dah sihat dah, sihat. Buat kerja ke apa kerja? Alhamdulillah, doalah kami ni. Hayo pun doa. Ni orang Islam yang sebenar. Sebab itulah kita kata orang-orang Islam sebenar tak ada kena kecek banyak. Orang tengok kepada agama Islam, tengok kepada akhlak Islam, dia merasa nak terikut dengan Islam. Sebab gapo di hari ni orang tak rasa nak terikut dengan Islam? Sebab orang bawa Islam tu tak kena. Kadang-kadang mengakukan Islam, akhlak Islam tidak ada pada ampunnya. Yurshiduka ila haza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada pula menunjukilah akan dikau ini ila haza, kepada ini, kepada mazukir min makarimil akhlak ni, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda kata kan? Nabi sabda katanya, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaqi. Dibangkitkan akan daku, Nabi kata Allah Ta'ala utuhkan akan daku. Dibangkitkan akan daku dan pula diutuskan akan daku oleh Allah li utammima makarimal akhlaq, hikmatnya supaya disempurnalah oleh aku, supaya mesempurnalah oleh aku akan hak yang mulia-mulia daripada akhlak-akhlak. Jadi makna kata Allah Ta'ala bangkitkan akan Nabi saat itu dikatakan semulia-mulia daripada akhlak ataupun akhlak yang mulia. Jadi kemudian Nabi kata laginya, wa qad da'a bihazal halfi kathiruna, dan sesungguh menyeru dengan ini sumpahan oleh kebanyakan, fa'ansifu ataupun fa'ansafu, maka berinsaflah oleh kebanyakan daripada orang Arab, dengan sebab lepas daripada berlakukan masalah harbul fijar, maka orang Arab sana itu pakak-pakak insaf. Pakak-pakak insaf, lagi pula pakak-pakak orang panggil timbal rasa gimari, dengan sebab melakukan peperangan al-fijar, maka masya-Allahnya orang-orang Arab saat itu pakak mikir, pakak timbal rasa, ada timbal rasa gimari, dengan sebab orang panggil sebab peperangan ini membawa kepada mereka saat itu jadi berkucah yang besar sangat. Habis kat tu, peperangan halful fudul. Maka kita nak masuk pula rihlatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Syami al-marratas saniyah. Ni makna kata musafirnya Nabi. Rihlahnya Nabi. Mana rihlah ni kecek mudahnya orang panggil musafir berjalan makan angin Nabi lah. Supaya kita rihlah pergi ke rihlah pergi pada Chiang Mai. Ataupun kita rihlah pergi kepada Krabi, ataupun kita rihlah pergi kepada Setun, pergi main longkeng ke apa tu orang panggil rihlah tu. Masalah kita rihlah pergi pada Krabi, giduk tepi patah apa ini tengok makan angin ke apa itu ni, maka itu orang panggil rihlah. Yang bahasa ke apa?
Darilah saat itu kepada patah-patah, kita tengok kekuasaan Allah, tengokkan patah yang endahnya dikatakan bada'i, sana'i, dikata perbuatan Allah Ta'ala bada'i, lagi pula sana'i, bada'i, perbuatan-perbuatan yang terindah. Maka ni sini kita nak royaknya, hak kita nak baca kata rihlatuhu, berhijrah ataupun berpindahnya Nabi dan musafirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syam, gi kepada Syam, al-marrata saniyah, pada kali kedua. Dah royak dah pada awal-awal kitab dulu, masalahnya rihlah Nabi dan pergi Nabi kepada Syam kali pertama sebagai jadi rifqihi. Gapo? Jadi kawan dan taulan bagi Abu Talib, yakni bapa saudara. Gi kali pertama Nabi umurnya yakni Nabi umur 12 tahun. Jadi Nabi umur 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah, maka dihantarkan Halimah Sa'diyah kepada ibunya. Maka ibu dengan ibu pada tahun tu ibu pergi Nabi ziarahkan ayah di Madinah kerana Abdullah bin Abdul Muttalib yang mati di Madinah. Ayah Nabi mati di Madinah. Maka ibu dan Aminah pergi Nabi ziarah dan pergi pula ke apa? Ziarah kubur bagi bapaknya di mana? Maka potang balik, lipat balik, Aminah dimati pula di jalan, tengah-tengah jalan daripada jalan nak klik mai pada Mekah, mati di Al-Abwab. Aminah pun mati di Abwab. Maka lepas pada tu dibelakan akan Nabi oleh Abdul Muttalib, nenek Nabi, mik daripada Nabi umur 4 tahun sampai kepada umur 8 tahun, maka diwafat pula Abdul Muttalib, nenek Nabi. Lepas pada tu dibela akan Nabi oleh Abu Talib, bapa saudaranya. Kali pertama Nabi pergi kepada mana? Pergi kepada Syam, pergi kepada Busra saat itu ataupun Syam. Kali pertama sekali dengan Abu Talib. Kali yang kedua, Nabi rihlah pula pergi pada Syam. Tuan-tuan, rihlatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Syam al-marrata saniyah, pada kali kedua. Walamma balagat sannuhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Dan tak kalau tercampailah umurnya umur Nabi. Dengan mulai sirah ni, sebagai kita memikir dan sebagai kita tu ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesra pada Nabi, dan kita ingat pada Nabi, dan kita kasih pada Nabi, maka dengan kasih ke Nabi ni, Nabi kasih kita, mudah-mudahan di akhirat Nabi dapat asy-syafa'atul uzma, Nabi dapat bantu kita ketika kita berkelai kabut di pada mahsyar. Walamma balagat sannuhu sallallahu alaihi wasallam, dan tak kalau tercampailah oleh umurnya umur Nabi dan usia Nabi 25 sanah, yakni umur Nabi itu 25 tahun. Apabila umur Nabi saat ni tu 25 tahun, Nabi saat ni safara, berjalan jauh lah ia Nabi pula. Nabi pun berjalan jauh pula. Musafir jauh pula ila Syam, gi kepada Syam al-marrata saniyah, yakni pada kali yang kedua. Kali pertama gi dengan bapa saudara Abu Talib, gi jumpa dengan Buhairah. Buhairah kata, siapa dia? Abu Talib dak tahu tu budak tu. Abu Talib kata, nak saudara aku. Mua kelik cepat-cepat ke Mekah, kelik cepat-cepat kerana Yahudi duk cari nak bunuh budak ni. Wa dzalika, dan pula dimakan itu Nabi musafir kepada Syam kali kedua ni, anna Khadijah bint Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajiratan dhata syarafin wa malin. Ni dengan sebab apa Nabi tika ni pergi kepada Syam? Dah kali kedua ni berpindah Nabi dan berhijrah Nabi dan musafir Nabi pergi pada Syam kali kedua. Kenapa? Anna Khadijah bint Khuwailid, kerana bahawasa Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Khadijah binti Khuwailid ni al-Asadiyah ni, kanat adalah ia Khadijah ni. Khadijah ketika ni Nabi umur 25 tahun. Gi buat nego kepada Syam. Kerana gi buat nego dengan modal raksumal yang dibagi dan diberikan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Maka Khadijah ketika ni umur 40 dah. Tapi 40 janguk, janguk kulit licin deh. Lagi pula kita kata pipi ni nampak cotik, nampak janguk garak neh. Tak support kita, kadang-kadang nampak janguk tapi kepek sini. Kadang-kadang mata ripit dah, arak dak mata bulak deh. Khadijah ni umur 40 ni, Allah subhanahu darah ibu bapa. Tika dapat dengan Nabi, boleh kepada Nabi tu Allah, Khadijah tu sangat-sangat janguk. 40
gi pelaga dengan Nabi umur 25. Ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaman kemudian Khadijah ni katanya sininya sayyidatan tajirah. Dia ni satu penghulu perempuan. Mana kata penghulu orang Tino. Mana orang jadi ketua orang, lagi pula daripada Quraisy, maka orang terkenal lah dengan Khadijah ini. Dia ni dikata orang apa? Orang Tino yang pandai menego. Orang Tino yang pandai buat nego. Sayyidatan ialah satu penghulu dan satu ketua tajiratan yang pandai menego. Makna orang Tino yang pandai menego pada masa Quraisy pada zaman ning zaman Nabi umur 25 tahun di kalangan orang Quraisy, maka orang Tino hak pandai menego ialah Siti Khadijah. Lagi pula Khadijah ni zata syarafin, orang yang mempunyai kemuliaan. Makna di dalam orang-orang Arab ni, orang terkenal kata Khadijah ni, orang Tino yang pandai menego, lagi pula orang yang mempunyai kemuliaan. Makna orang nasab dan keturunan ni tertinggi dan mulia. Makna orang lebih lah. Di segi nasab pun lebih, pandai pun pandai menego. Makna orang terkenal. Wamal dan pula orang mempunyai harta. Kalau kita mau kita ni, kalau kita tengok terakung bagi Cik Ubung kan, malah kata apa dah kan? Kita tengok Cik Ubung semua. Cik Ubung hodok jala, Cik Ubung hodok taning. Maka orang makruh dengan keluarga dia ni. Orang makruh dengan masalah fofok ini. Orang mempunyai kemuliaan dan orang yang berharta. Makna orang ada harta. Tastajirur rijalu fi maliha. Menuntut bernegolah oleh orang lelaki-laki. Segala orang laki-laki menuntut bernego. Tastajirur rijalu fi maliha, menuntut bernegolah oleh segala laki-laki fi maliha, yakni pada hartanya, harta bagi Siti Khadijah. Jadi fok-fok laki-laki daripada orang-orang jatuh, maka dok menututi ambil modal saat ni tu daripada Siti Khadijah, kerana Khadijah orang yang banyak harta, orang yang pandai menego, orang yang punya daripada harta benda dan mempunyai kemuliaan. Kau ramai daripada orang-orang jatuh saat ni tu ambil harta, penyai harta sebagai wak nego daripada harta-harta bagi Siti Khadijah. Wa tudaribuhum iyyahu, dan membahagi mereka itu daripada hartanya akan dia, akan hartanya. Membagilah ia Siti Khadijah, hum akan mereka itu, akan lelaki, iyyahu akan dia akan harta. Maka apabila orang laki-laki kata Khadijah ada kedak harta yang kita nak buat nego ni, minta lah kita nak ambil sikit dan nak penjaya sikit daripada harta engkau tu untuk buat nego, maka Siti Khadijah ya orang banyak dah harta, lagi pula dia tu yang banyak daripada harta, mempunyai kemuliaan tu penghulu daripada orang-orang Arab pada zaman tu, Tino yang pandai menego, maka ramai daripada orang-orang jatuh minta penyai dan minta penyai daripada harta dia, daripada nak buat pala-pala modal, dia pun bagi kerana dia tu hati borah. Borah dia tak borah setara mana ibu bapa Siti Khadijah. Jadi satu hari kita royak belah-belah kerana Siti Khadijah pada ketika dia nak wafat dan ketika dia nak mati, maka dia panggilkan Rasulullah, dia kecek Rasulullah, katakan dia kata, ya Muhammad, adakah harta aku ni ku gerbel kepada agama Allah Ta'ala ni cukup? Adakah dengan hartaku, aku daripada orang yang ada harta dulu? Dan mau tahu belaka kata, ya orang kaya mempunyai harta, maka dengan hartaku aku dok gerbang untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, adakah cukup tak cukup ya Muhammad? Nabi kata cukup dah Siti Khadijah, cukup dah. Dia kata kan, nak ya kata orang Tino, ya apabila siapa? Apabila dia terhati tu sapa dengan Allah, dia nampak ke akhirat, dia kata, ya Muhammad, sekira harta-harta ku duk gerbangkan untuk agama Allah tu tak cukup dan tak padan, ambillah tulang rusuk selepas kada ku mati ni, ambilkan tulang rusuk ni, mungkin buat pedai sebagai perai dengan kafir, dengan kufar. Hai Muhammad. Ni nak royak kata orang Tino yang sangat-sangat faham, yang sangat-sangat mengerti kepada agama, yang sangat kenalkan Allah, sangat mengertikan kelebihan agama, walaupun harta dia habiskan agama dan harta dia habiskan untuk tolong agama, dia sanggup lagi lepas pada mati, ambillah tulang belakang aku ni sebagai buat pedai untuk perai.
Sebab tu kalau orang mintakan harta dia tutup, minta sewa, minta penyel daripada harta dia, maka ia akan bagi kepada laki-laki penyelkan harta dia untuk buat nego. Maka Nabi kita pun ada buat nego dengan harta Siti Khadijah. Falamma sami'at anis sayyidi minal amanah wa sidqil hadis ma lam ta'rifhu fi ghairi. Maka tak kalau Siti Khadijah dia pernah dengar. Dia ada dengar anis sayyid daripada satu penghulu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah ia ada dengar, pernah dengar daripada satu penghulu daripada orang laki-laki, an minal amanah, daripada orang laki-laki ni dia tu daripada orang amanah. Gapo amanah? Yakni orang yang boleh percaya. Kerana Nabi SAW pada masa ketika dia budak, ketika dia kecil-kecil, dia memanggil Muhammad Amin. Muhammad Amin. Satu Muhammad ini, Muhammad orang yang diterpuji, dan Muhammad ini juga orang yang boleh kita mempercayai. Mana yang boleh kata panggil Nabi itu Muhammad Amin? Kerana satu ketika mau nak cerita ibu bapa. Kerana satu ketika orang Arab duk berbalah, duk berselisih, kabung di antara orang Arab, di antara Quraisy, di antara Kinana, di antara Hawazin, di antara Ahabish, di antara Faqih, semua ni duk balah bantah di dalam sejarah. Bukunya nak letak Al-Hajarul Aswad di Baitillah. Apabila batu Al-Hajarul Aswad ni turun mari pada langit, asalnya batu ni Al-Hajarul Abyad. Kita biasa cerita banyak kali dah. Al-Hajarul Abyad, batu yang putih daripada syurga turun mari. Kemudian fok-fok Arab pakat nak kenama belaka bagi lebih sepolah ni lah. Fok-fok nak nama akulah aku nak giltak. Aku tak boleh ke aku sepatah di sejid ni. Nak tak ke apa? Yakni nak batak-batak asah aku retak. Jadi orang kena kata masjid ni akulah orang mula, akulah orang tak batak asah. Pakat dak berubuk nak tak batak asah. Sebab apa? Nak kena orang kecek. Siapa dia tak batak asah ni weh? Masjid ni weh ataupun sekolah, hanya nak kena. Maka fok-fok Arab saat itu pakat nak kena. Ketika nak tak batu Al-Hajarul Aswad dibucu bagi pintu Baitillah, dibucukan rukunnya selepas pada rukun Yaman ni. Apabila duk balah bantah situ, duk berkelahi di antara Quraisy, di antara Kinana, di antara Qais, di antara Hawazin, di antara Saqif, semua duk balah gimari. Kemudian katanya kepada satu awusu dan orang yang tua daripada orang Arab, ia kata ia kata, hari ni siapa dia man dakhala awwalu man dakhala fil Masjidil Haram, awal mereka, siapa yang awal masuk pada Masjid Haram pada hari ni, kita wilah kepada orang tu buat putusan. Awwalu man dakhala fil Masjidil Haram, maka dia itulah orang yang buat putusan nak letak batu Hajarul Aswad tu. Siapa dia orang nak letak? Daripada Quraisy ke, daripada Kinanah ke, daripada Qais ke, daripada Hawazin, orang itulah orang buat putusan. Duk mari fok ya pun dia hak yang tua daripada orang Arab tu pun katalah tu. Apabila dia cerita lagu tu, maka tiba-tiba mari masuk pintu Masjid Haram tu, masuknya jalan masuk kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu nak royak kata minas sayyid minal amanah. Nabi ni Khadijah duk dengar mari kata dia satu penghulu, satu orang duk depan orang yang boleh kita taruhkan percaya. Ni Khadijah dengar dah cerita kata Nabi orang boleh percaya. Sebab tu apabila hak giduk mintakan harta pada Khadijah, minta sewa harta Khadijah, minta nak penyel harta Khadijah daripada laki-laki, termasuknya Nabi, Khadijah pun bagi. Khadijah pun bagi. Kenapa? Kerana Nabi itu satu orang yang boleh dipercayai. Kerana apabila Nabi masuk dalam sejarah, maka duk berubuklah. Duk berubuk Quraisy pun duk berubuk, Hawazin pun duk berubuk, Saqif pun duk berubuk. Nabi pun goyak katalah ni nak yata fatanah Nabi. Bijak sakna Nabi. Nabi tu boleh dikata percaya. Maka Nabi pun buka ambilkan subay dia. Nabi pun ambilkan subay, maka ia bukakan ke subay dia. Apabila bukakan subay, mari. Mik batu Hajarul Aswad tak di tengah kain subay. Mik batu Al-Hajarul Aswad tak di tengah kain subay.
maka apabila tak di tengah kain subeh, maka fok-fok ni tak tengah kain subeh saat itu, maka Nabi kata mari semua daripada Quraisy, daripada Hawazin, daripada Saqif, daripada Kinanah pakat pergi ke sebucu-sebucu. Apabila pakat pergi sebucu-sebucu, maka kita pakat angkatkanlah batu Al-Hajar Aswad, wagil taklah dibubuhlah ataupun dipasanglah di tepi bagi Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah. Ini nak yak kata bijakkan sakna Nabi, bijak sakna Nabi, dan Nabi boleh kata seorang yang diboleh kita mempercayai dengan sebab Nabi itu tak biasa belak, tak biasa silap pada cakapannya, dan Nabi satu orang yang boleh percaya. Maka Siti Khadijah pun dia dengar kata Muhammad ini salah satu daripada orang yang amanah. Sebab tu amanah ni penting ibu bapa. Sebab tu di hari learning, jail learning, kita nak carikan orang amanah ni paling susah. Paling susah kalau bak duit, payah sekali ibu bapa. Lebih-lebih kalau dia mau nak beretai buku duit ni, payah sekali nak jadi betul. Payah sekali kita nak boleh mempercayai. Royak kata nak beretai seminggu jadi setahun. Kadang-kadang nak beretai ke sebulan jadi 2 bulan, 2 tahun. Kadang-kadang nak beretai ke sebulan jadi 10 tahun. Ni, nak royak kata di hari ni di jail learning tak kiralah di mana-mana saja. Ibu bapa yang dihormati, makna kata di dalam masalah duit, dalam masalah apa, semua itu tidak ada amanah, dan situ dirampaskan ataupun dihilangkan akan amanah. Lagi pula senana Siti Khadijah dengarkan daripada Nabi satu orang yang gapo, yang ada amanah boleh dipercayai, wasidqil hadis, dan pula Nabi SAW dikatakan orang yang benarnya cakap pe. Cakap pe Nabi ni tak biasa silap. Cakap pe Nabi tak biasa bohong. Cakap pen Nabi tak biasa telatah kok tak molek. Cakap pen Nabi tak biasa kata kok orang. Cakap pen Nabi tak biasa maki kok orang. Ning sifat Nabi. Ning lah dikatakan hadis Nabi. Ning dah dikatakan cakap pen Nabi SAW. Maka Siti Khadijah apabila dengarkan Nabi SAW daripada satu orang boleh dipercayai dan satu orang yang benarnya cakap pen tak kata tak kata dan katalah tu lah. Sebab kita kata kok ni kadang-kadang nak kok lain. Katanya begini tapi hati tak kok lain. Ni orang panggil la sirki. Ghairi sirkil hadis. Kita ni bukan daripada orang yang benar cakap pe. Sebab tu Nabi dikatakan as-sadiq, lagi pula al-masduq. Orang yang benarlah ia pada cakapan, dan pula orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata dia saat itu orang benar. Deh. Apabila Siti Khadijah tu dengar kata Nabi satu orang amanah, satu orang yang dibenar, malam ta'rifu fi ghairi, selama tidak mengenallah ia Khadijah, selama tak ada mengenal Khadijah, tak ada kenal lagi ni, hu akan dia akan sayyi akan Nabi ni fi ghairi, pada yang lainnya, yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak royak kata Siti Khadijah tak pernah kenal, tak pernah tahu, tak pernah jumpa orang yang benar macam Nabi. Nak yak kata orang yang boleh percaya, orang yang boleh harap akan harta, ada lagi pula orang boleh benarkan pada cakap pe. Makna Siti Khadijah tak pernah temu, tak pernah kenal lagi orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni payah ni. Sebab tu Khadijah pun, dan apabila ramai daripada laki-laki minta penjarakan harta dia, maka di dalam tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Khadijah pun saat itu beri penjara. Kenapa? Kerana dia tengok situ ada Nabi. Nabi ni satu orang tak kenakkan, orang tak haru, orang tak kacau, dan Nabi ni keceklah manalah tulah. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, hingga mertak nama memanggil akan dia, akan Nabi saat itu oleh kaumnya, akan bagi Nabi ialah kaum Quraisy, namakan akan Nabi saat ini al-amin. Muhammad itu satu orang yang dipercayai. Boleh kita percayakan akan dia, boleh kita harap kepadanya. Sebab itulah apabila Nabi saat itu minta nak penjarakan harta Siti Khadijah untuk nak buat menega kepada Syam kali yang kedua, maka Siti Khadijah pun bagi pada Nabi dan laki-laki nak terbit buat menega sekali Nabi. Istajarathu, memberi sewa dan memberi penyang ia Siti Khadijah, hu akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Deh. Apabila Siti Khadijah kenal dah Nabi, tahu dah kata Muhammad ni orang tak tipu orang yang boleh dipercayai, maka Siti Khadijah pun berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan harta. Kenapa? Liyakhruja fi maliha ila syami tajiran. Supaya keluarlah Nabi, supaya keluarlah as-sayyid yani Nabi sallallahu alaihi wasallam terbit daripada Makkah fi maliha, membawa akan harta Khadijah sani ila syami, gi kepada Syam tu untuk tajiran, buat perniagaan lah ya Nabi. Dah Siti Khadijah pun penyai apabila ramai pada laki-laki termasuknya Muhammad, termasuk Nabi, maka Khadijah pun penyaikan harta kepada Nabi untuk buat niaga kepada Syam kali yang kedua. Wa tu'tihi, dan memberilah ia Khadijah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam afdala mimma kanat tu'ti ghairah. Akan selebih-lebih daripada harta, daripada barang, daripada harta nah. Kanat yang telah adalah Khadijah, tu'ti yang memberi Khadijah sani ghairahu, selain daripada Nabi. Nak royak kata laki-laki tu banyak orang minta penyaikan harta Khadijah sebagai nak buat pala modal untuk nak menega kepada Syam, tapi Nabi saat ni tu Khadijah pun bagi, orang lain pun batu nak Khadijah bagi, tapi hak Khadijah berikan kepada Nabi yang selebih-lebih daripada harta yang beri kepada orang lain daripada laki-laki saat ni. Fasafara, maka berjalan Nabi, musafirlah Nabi selepas daripada Khadijah berikan harta untuk Nabi berniaga. Nabi pesafir ma'agulamiha, serta hamba Khadijah. Nabi pun tu baik sapi. Tu baik sapi sekali dengan siapa dia? Serta hamba perempuan bagi Khadijah. Ma'agulamiha, serta hamba Khadijah, Maisarah. Nabi saat ni tu pun tu baik gi apabila Khadijah dia tu penyaikan sebagai wak pala modal untuk menega pada Syam. Nabi pun keluar tu baik pada Mekah gi wak nega pada Syam sekali dengan hamba bagi Khadijah ialah kena pada Maisarah. Faba'a, maka jualah Nabi dan pula Maisarah, wa bata'a, dan membelilah ya, duk jual beli. Nabi pun buat harta Khadijah, dia menega kepada Syam, duk jual belilah, jual, lepas tu beli mic, jual, pasal dia orang nega, jual hak ni. Beli mic hak baru, orang nega kain baju kan. Jual dia mau mari sang, nak setir kereta, jual lagi. Maka barang apa habislah kedah, sang mari pula. Jualah, belilah Nabi saat ni tu dengan Maisarah saat ni. Warabaha, dan dapat kelabuan lah kedua-dua Nabi dan Maisarah saat ni. Rabhan azima, sebagai untungan dan kelabuan yang amat-amat besar menega Nabi dengan Maisarah daripada harta bagi Siti Khadijah bagi ke dia, maka menega pergi jual, lepas tu beli, jual beli, siapa dapat laba yang teramat besar, untung yang besar, untung yang banyak. Wa zahara lis-sayyidil karim, dan terzuhilah dan ternyatalah bagi Sayyidil Karim, bagi penghulu yang mulia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadhihi safara, pada ini safi dan ini perjalanan, minal barakat, daripada segala keberkatan daripada Allah. Apabila Nabi menega dengan sebab ada keberkatan, maka Allah Ta'ala wilabo inilah perniagaan yang ada keberkatan ibu bapa. Sebab itulah kita nak menega, maka kita tengoklah menega Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ni satu orang yang pandai menega, dan Nabi tak tipu orang, Nabi tak kelang orang, Nabi tak bohong dengan orang. Sebab itulah di dalam perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada keberkatan. Mahabbabahu fi qalbi Maisarah gulami Khadijah, maka barang yang sukalah akan Nabi fi qalbi Maisarah gulami Khadijah, terjatuhlah di dalam hati bagi Maisarah saat itu gulami Khadijah. Maka tengok Nabi tu menega panah, nega tu jadi, maka terjatuhlah di dalam hati bagi Maisarah, hamba bagi Khadijah tu berasa suka kepada Nabi. Masa suka tak Muhammad ni panah menega gini. Lepas pada tu hamba bagi Khadijah, klik royak kepada Khadijah, klik cerita kepada Khadijah. Di situlah Khadijah pun berasa terjatuh hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita pun tak saya panjang, insya-Allah kita sambung malam esok pula dengan kisah dan sejarah Nabi. Maka dia mau tanya kata sebab apa kita wahai lupa. Mau nak royak sikit. Dia mau ada tanya satu soalan. Kita saat ni tu orang pernah tanya semua dah. Dia kata dengan sebab apa ya tak amal ni wahai terlupa, wahai tak ingat. Wahai terlupa, duk terlupa. Di sini kalau bagi orang ngaji mau nak royak, mau biasa royak, patut orang ngaji kalau masalah wahai terlupa ni, kalau wahai terlupa, kalau ngapa mudah terlupa, kalau ngaji mudah terlupa, golek ke orang ni ya wahai makan asal. Patut golek ke orang ni ya wahai tengok apa ai dalam puyuk duk nidih saat ni tu duk gelegak ataupun ya wahai lakah bawah kain. Ni salah satu kalau orang ngaji buat apa ni? Ni kita kena royak pada anak cucu kita kalau ngaji hafal Quran ataupun ngajikan agama, ngajikan lain pada agama. Jadi kalau kita dah beramal makan asalkan kuat-kuat ataupun kita wahai lakah, tak ada tudung pala, lakah warakan ke apa wah kain jemur sat tu, orang dak jemur kain porit ini kita lakah dengan tak ada tudung pala. Ini salah satu daripada amalan membawakan kepada kita mempersakai kita tu mudah terlupa. Dan satu lagi tu hak masalah orang ngaji. Tu salah satu daripada orang ngaji. Dah orang belajar. Lepas tu salah satu lagi daripada orang dah menyakit. Menyakit sihir, menyakit kena, menyakit gapo ni. Kalau orang tu banyak kena sihir, kena gapo ni, salah satu daripada dia tu pun nak terlupa juga. Dah mudah terlupa juga kalau orang tu kena buat ke orang buat sihir, buat gapo tu dengan lama ke lama dengan sihir tu duk bergerak daripada jin dan syaitan duk bergerak di dalam diri dia, maka dia nak tidur tak leh pori tinggi, maka salah satu daripada perkara saat ni tu yang membawa kepada dia tu jadi hanyut. Tak tahu ke arah, tak tahu ke mana dengan sebab syaitan dan jin saat ni tu duk arah dagi pula duk kontrol, duk gapo, duk mengawali di dalam diri dia. Maka kita saat ni tu bagi orang yang sakit, kalau bagi orang ngaji, orang belajarkan ilmu-ilmu agama daripada pelajar pondok, pelajar hafiz, pelajar apa saja, kalau dia duk siwi mudah lupa, dia kena jaga sikit jangan duk makankan benda-benda asal-asal tu banyak, benda tajam-tajam tu banyak daripada asal, daripada masalah lakah boh kain ataupun tengok nasi duk gelegak. Tu salah satu hak mau royak dah. Lepas tu kalau bagi orang kena di dalam makan ataupun kena sihir di dalam tidur ataupun kenalah lagu mana-mana, hak ni dia kena pisah pergi jumpa dengan orang-orang baik-baik ataupun dia kena pergi jumpa dengan orang-orang soleh, minta orang soleh saat ni tu buatkan air tawar ke dia ke ataupun buatkanlah air ke dia buat minum gapo gitu untuk dengan berkat orang-orang soleh itu, minta Allah Taala kembalilah ingatan-ingatan dia tu semula. Tu dengan qadar tu saja. Pada malam ni ibu bapa, insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kurnia dan kepada kita semua rahmat dan nikmat supaya kita selamat di dunia hingga sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat boleh ibadah sentiasa kita dalam hari-hari kita, di dalam kehidupan kita dapat boleh ibadat, boleh taat, masa sejak 2 jam boleh mengingati ke Allah. Berdoalah kepada Allah, ya Allah mintalah menjadi kuning hamba-Mu yang ingat padamu ya Allah. Ya Allah mintalah menjadi kuning hari-hari boleh jagakan amalan, hari-hari boleh jagakan fardu, hari-hari boleh jagakan amalan istiqamah. Berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Taala saat itu jagakan kita, boleh jaga amal istiqamah, boleh jagakan zikir, boleh jagakan Quran, boleh jagakan gapo lagi istiqamah kita, zikir pas maya, boleh jagakan sunat kapit waktu, boleh jagakan isyraq, boleh jagakan duha, boleh jaga semua. Doa dengan Allah sebab benda ni Tuhan saya. Kalau Tuhan tak tolong kita dan Tuhan tak taufik kita, maka kita tak boleh nak kerja dengan benda-benda semua ini. Maka dengan sekadar tu dulu, dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.